Muhyiddin anggap parlimen setaraf dengan pub dan selun. Tolak Perikatan Nasional, Tun M beri nasihat pada Agong. Bakal jadi Perdana Menteri, akhirnya Hishamuddin bersuara. PKR dakwa Hishamuddin ada agenda tersembunyi. Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi menempelak rancangan Kerajaan Perikatan Nasional bahawa sidang parlimen hanya boleh diadakan selepas negara memasuki fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara menyifatkannya tidak masuk akal. Saya tidak pasti apa kaitan 40% populasi negara ini telah menerima dua-dua suntikan pencegahan baru parlimen akan dibenarkan bersidang semula, iaitu dianggarkan sekitar bulan September atau Oktober 2021, sedangkan barisan ahli parlimen telah lama menerima suntikan pencegah wabak penyakit berbahaya, yang bermakna sidang parlimen sepatutnya adalah selamat untuk diadakan. Lagipun seperti banyak kali dipinta, sidang parlimen masih boleh diadakan secara maya seperti yang dilakukan negara lain walaupun pintunya mahu terus ditutup, katanya pada satu hantaran di Facebooknya semalam. Kata Zahid lagi, lebih mengelirukan apabila dimaklumkan pada fasa 3 semua sektor ekonomi akan dibenarkan beroperasi kecuali bagi aktiviti yang tersenarai dalam senarai negatif. Senarai negatif fasa 3 yang tidak dibenarkan beroperasi merujuk kepada aktiviti berisiko tinggi jangkitan wabak penyakit berbahaya termasuk pub, spa dan salon kecantikan. Adakah ini bermakna parlimen yang merupakan lambang demokrasi negara diletakkan dalam senarai negatif yang sama seperti pub, spa dan salon kecantikan? Soal Zahid, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan Pelan Pemulihan 4 fasa supaya rakyat Malaysia dapat kembali kepada kehidupan biasa selepas pandemik wabak penyakit berbahaya berakhir. Setiap fasa dijangka mengambil masa 2 bulan dengan sektor sosial termasuk sekolah akan dibuka semula secara bertahap pada fasa ketiga dijangka bermula September. Malaysia sekarang berada pada fasa pertama. Peralihan daripada satu fasa ke fasa yang lain akan dibuat jika 3 kriteria lain dipenuhi. Muhyiddin Yassin juga berkata, parlimen boleh dibuka semula ketika Malaysia memasuki fasa ketiga Pelan Pemulihan wabak penyakit berbahaya. Sementara itu, Zahid juga mengulangi gesaan supaya parlimen kembali bersidang secepat mungkin. Parlimen sebagai sebuah badan legislatif mewakili suara serta hak rakyat dan badan perundangan tertinggi di Malaysia. Parlimen sebagai proses semak dan imbang terhadap perbelanjaan serta pentadbiran negara supaya ianya telus dan jujur demi kepentingan rakyat, katanya lagi. Setelah darurat diisytihar, kuasa yang di-Pertuan Agong dipertingkatkan, iaitu yang di-Pertuan Agong seolah-olah menjadi chief executive dan dia boleh menangani beberapa masalah yang disebut dan dia boleh bagi mana-mana sesiapa saja untuk menjalankan tugas supaya jayalah keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Tak disebut mesti dapat nasihat daripada kerajaan, tak disebut. Bahkan kerajaan apabila pada kali pertama kerajaan minta supaya diisytihar darurat, Yang di-Pertuan Agong menolak. Kerajaan Perikatan Nasional berpandangan Yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat kabinet, tetapi bagi Dr. Mahathir Mohamad, Agong boleh menolak untuk berbuat demikian. Bekas Perdana Menteri itu berkata, ini kerana selepas pengisytiharan darurat, kuasa Agong telah menjadi semakin besar. Kenyataan itu bagi susulan cadangannya untuk penubuhan Majlis Pemulihan Negara, badan yang dilihat serupa dengan Majlis Gerakan Negara Mageran yang mentadbir negara susulan tragedi 13 Mei 1969. Setelah darurat isytihar, kuasa Agong dipertingkatkan, iaitu Agong seolah-olah menjadi ketua eksekutif. Agong boleh menangani beberapa masalah yang disebut seperti kesihatan, ekonomi, politik dan sosial dan boleh lantik sesiapa saja untuk menjalankan tugas. Tak sebut Agong mesti nak dapatkan nasihat daripada kerajaan, tak disebut, katanya dalam wawancara bersama Sinar Harian. Yang di-Pertuan Agong akan mengadakan mesyuarat khas dengan Raja-Raja Melayu selepas menerima menghadap pemimpin parti-parti politik minggu lalu. Pada Oktober lalu, Yang di-Pertuan Agong menolak permintaan Kerajaan Perikatan Nasional agar darurat diisytiharkan. Bagaimanapun, kerajaan sekali lagi mencadangkan perkara itu pada Januari lalu dan baginda akhirnya bersetuju. Walaupun darurat dikatakan bagi mengekang wabak penyakit berbahaya, ia pada masa sama membantu mengekalkan Kerajaan Perikatan Nasional di tengah-tengah majoritinya yang dipersoalkan
memandangkan Parlimen telah digantung. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin Hassan sebelum ini berkata, Kabinet bertanggungjawab untuk memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong sama ada darurat perlu dilanjutkan atau tidak. Bagaimanapun, Mahathir membangkitkan yang walaupun sebelum darurat, Yang di-Pertuan Agong telah menggunakan budi bicara untuk menolak nasihat daripada kerajaan. Buat kali pertama, kerajaan minta diisytihar darurat, Yang di-Pertuan Agong menolak. Jadi nampaknya, Yang di-Pertuan Agong ada kuasa untuk terima atau tolak nasihat daripada kerajaan atau Perdana Menteri, katanya lagi. Berhubung Majlis Pemulihan Negara, Mahathir berkata, saya tidak menjangka Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan menyokong cadangan itu kerana ia akan menyebabkan dia kehilangan kuasa. Ditanya berkenaan sebab dia menawarkan khidmatnya ketika mencadangkan Majlis Pemulihan Negara, Mahathir berkata, dia hanya mahu menyumbangkan pengalamannya yang luas kepada rakyat. Saya cuma nak berkhidmat. Saya bukan fikir pasal diri saya. Kalau saya fikir pasal diri saya pun rasa nak berehat. Tetapi saya dapati masalah yang dihadapi negara ini memerlukan pengalaman yang panjang. Saya ada banyak pengalaman. Saya sudah tangani pelbagai jenis masalah seperti kewangan dan politik. Bukan pasal nak jadi pembesar. Saya dah pegang jawatan tertinggi dalam negara 2 kali jadi Perdana Menteri. Cukuplah. Tapi banyak orang berpendapat saya patut gunakan pengalaman saya untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan saya, katanya lagi. Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, beliau sedar ada pihak yang cuba melakukan serangan peribadi serta fitnah tidak berasas terhadapnya ketika negara sedang berdepan dengan bencana pandemik. Beliau yang mengakui kecewa dengan tindakan tersebut meminta semua pihak supaya berhenti berpolitik pada masa ini. Katanya penyebaran berita palsu kini sudah jadi amalan politik negara, begitu juga dengan fitnah tanpa fakta yang bertujuan mengalihkan perhatian terhadap isu-isu dan fokus yang sepatutnya memacu negara ke arah lebih baik. Dalam pada itu, kata Hishamuddin, sudah tiba masanya untuk semua pihak mengamalkan pendekatan baru dalam politik dan tidak terjebak dalam real politik. Ini adalah masa terbaik bagi kita sebagai ahli politik di kedua-dua belah pihak untuk membuktikan bahawa kita dapat menjadi lebih baik dalam memainkan peranan kita berkhidmat untuk rakyat. Oleh itu, jika kita berhasrat untuk membuka semula Parlimen, kita juga mesti bersedia. Umum juga perlu faham, ianya tidaklah begitu mudah untuk buka Parlimen begitu saja. Masa sama, kita juga perlu terungkan dunia hybrid yang juga boleh memastikan sesi Parlimen berjalan lancar dalam keadaan norma baru ini. Sebagai anggota Parlimen, sama ada menjadi lebih baik atau lebih teruk, ia bergantung kepada kita untuk bersama-sama bertanggungjawab terhadap apa yang bakal terjadi di sesi berikutnya. Marilah kita tunjukkan kepada rakyat bahawa kita berada di sini demi kepentingan mereka dan bukannya cita-cita peribadi. Saya tidak nafikan pembangkang berhak mengkritik, tetapi kecelaruan politik tidak akan diterima oleh rakyat, terutamanya di saat-saat yang sukar ini, jelasnya. Seorang pemimpin PKR menyindir Menteri UMNO Hishamuddin Hussein kerana baru mengeluarkan kenyataan berhubung wabak penyakit berbahaya dengan menyatakan ahli Parlimen sembrong itu hanya bersuara selepas 450 hari pandemik melanda negara. Ketua Penerangan PKR Syamsul Iskandar Muhammad Akin berkata, tindakan Hishamuddin itu hanya membuktikan keprihatinan palsu yang sebenarnya juga satu bentuk agenda tersembunyi demi nafsu politik beliau yang kononnya kabarnya calon Perdana Menteri dalam penantian, kata ahli Parlimen Hang Tuajaya itu dalam kenyataan. Pada 13 Jun lalu, Hishamuddin yang juga Menteri Luar berkata, dalam berdepan situasi tidak normal berlaku hari ini, prosedur biasa tidak lagi boleh digunakan. Sebaliknya, agensi kerajaan perlu bergerak seiring dengan badan antarabangsa pantas dalam menetapkan kelulusan kecemasan. Beliau berkata, banyak rakan Malaysia di seluruh dunia turut menawarkan bantuan, tetapi di sinilah birokrasi menjadi penghalang utama. Syamsul berkata, kepentingan Hishamuddin untuk dilihat kekal relevan dalam pentas politik negara. Katanya kerajinan Hishamuddin boleh ditafsirkan bahawa kemelut politik yang sedang melanda kerajaan Perikatan Nasional adalah benar-benar berlaku dan istilah kerajaan gagal semakin menampakkan kesahihannya. Hishamuddin wajar bersuara dalam mesyuarat Kabinet di atas kapasiti beliau selaku Menteri Kabinet bahawa penutupan Parlimen juga tidak boleh menjadi alat untuk mengekalkan kekuasaan secara tidak bermaruah. Terimalah hakikat bahawa atas prinsip kebertanggungjawaban bersama, kelemahan kerajaan mengurus pandemik ini adalah sumbangan tidak rasmi beliau secara tidak langsung, katanya. Beliau berkata, Hishamuddin wajar menilai kembali kapasiti beliau dalam kerajaan ketika ini. Menulis panjang-panjang hanya membuktikan bahawa beliau sedang menangguk di air keruh. Buktikanlah bahawa kerajaan ini masih mempunyai hati nurani untuk membela rakyat, bukannya mempolitikkan pandemik demi mengekalkan kekuasaan secara tidak bermaruah, katanya.